Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Muhammad Irwan bin Ishak selaku moderator dalam forum ini yang membincangkan mengenai pengaruh kefahaman materialisme dalam kalangan masyarakat Malaysia dan kesannya. Bersama panel kita pada hari ini ialah Muhammad Ahmad Afiq bin Rahman, Muhammad Kamil Luqman bin Muhammad Faizal dan Muhammad Fikri bin Muhammad Noh. So, secara ringkas saya akan menerangkan sedikit mengenai materialisme. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahawa atom, materi bergerak dan berkembang sebagai pembentuk awal dari alam akal dan kesadaran merupakan proses materi fizik. Materialisme tidak mengakui entitas non-material seperti roh, hantu ataupun malaikat, bahkan Tuhan. Materialisme juga tidak mengakui zat adik kodrati. Dengan begitu, materialisme adalah pandangan hidup secara dasar segala sesuatu yang termasuk dalam kehidupan manusia di alam kebenaran semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indah. So, secara ringkasnya, sejarah materialisme ni telah wujud sejak zaman Yunani sekitar 625 sebelum Masihi sehingga 546 sebelum Masihi. Ini materialisme yang wujud di dalam Malaysia ni, di mana pengabadian terhadap kekayaan dunia, di mana mengabadikan duit kertas. So, Encik Fitri boleh ceritakan ataupun terangkan mengenai sejarah materialisme ni sedikit? Terima kasih Encik Irwan selaku moderator kita. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama diberi Muhammad Fikri bin Muhammad Noh dan saya akan menerangkan sejarah materialism. Kepercayaan materialism merupakan sebahagian penyelewengan yang berlaku semenjak tamadun awal manusia yang mempercayai kewujudan hanyalah melalui unsur nyata dan realiti. Perkataan materialism berasal daripada Yunani ataupun materia yang membawa maksud benda yang berjisim dan berjisim. Ianya juga satu fahaman yang menganggap kewujudan hanyalah berunsurkan material, lalu pemikiran, jasad, pengetahuan alam dan sebagainya semuanya berkembang dan berasaskan material. Fahaman ini menolak kewujudan spiritual, metafizik dan unsur gaib. Muncul semenjak zaman falsafah Yunani pada kurun keempat sebelum Masihi oleh Democritus. Beliau antara pemikiran pertama mencetuskan konsep atom sebagai asas kewujudan. Atom tunggal ini mempunyai tabiat automatik untuk memperkembangkan bentuknya sehingga mewujudkan alam semesta. Atom ini mempunyai kuasa sendiri yang mempunyai unsur penarikan dan penolakan. Selepas Democritus, ramai ahli sains termasuk Ibn Sina dan saintis Eropah telah mengkaji atom masing-masing, membawa model dan penjenisan unsur atom tersendiri. Teori Big Bang ada kaitan dengan perkembangan alam semesta melalui atom tunggal yang berkembang sehingga mewujudkan alam. Itu saja saya akan serahkan kepada Encik Irwan. Encik Irwan. Terima kasih atas penerangan ataupun menceritakan sedikit sejarah materialisme yang berlaku dalam sejarah umat manusia. So, Encik Ahmad boleh ceritakan sedikit sejarah materialisme yang muncul di Malaysia dari akal umbinya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya ingin terima kasih kepada saudara Irwan sebagai moderator kita. Sekarang saya akan menceritakan tentang sejarah bagaimana materialisme terwujud di Malaysia. First pada tahun 1511 di mana kerajaan Melaka telah kumpas kepada kerajaan Portugis. Daripada situ banyak fahaman-fahaman falsafah barat yang membawa permulaan pada rakyat Malaysia. Ini boleh dikatakan menjadikan satu faktor yang permulaan materialisme di negara Malaysia. Dan untuk pada selepas kemerdekaan negara Malaysia, ia telah dimulakan dengan pada tahun 1963 di mana Wexco Market dan ikuti Emporium Selangor dan Globe Sleep Store and UU Emporium
telah dibina di Malaysia, di mana ia menjadi satu pusat komuniti tempatan untuk membeli belah, dan itu telah melahirkan ayat-ayat untuk membeli barangan-barangan yang berjenama, di mana barang-barang berjenama seperti Nike dan sebagainya telah dibawa masuk ke dalam Malaysia. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih atas perkongsian. Encik Ahmad, boleh ceritakan sedikit faktor Majlis Isman ini terbentuk, macam mana dia terbentuk di Malaysia? Saya lagi Okey, tak apa. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, sekarang saya akan ceritakan punca ataupun faktor macam mana materialism boleh terjadi di Malaysia. First adalah mentaliti orang yang ingin hidup mewah, melebihi kemampuan masing-masing adalah salah satu punca di mana walaupun dia orang tidak berkemampuan ataupun bergaji 2,000, dia tetap nak membeli barang-barang yang berjenama. Dan yang kedua adalah di mana sistem pentadbiran Malaysia yang tidak mencukupi dalam untuk mengawal perkara-perkara yang seperti rasuah dan sebagainya. Perkara ini telah menjadikan sebagai satu jurang pemisah antara kelas tinggi dan rendah. Ia boleh dilihat sebagai contoh dalam drama cerita musikal Atta Azab Khan. Dia menggunakannya dalam drama di mana keatasan lebih berkuasa daripada kelas bawahan, di mana menyuruh mereka untuk melakukan perkara yang tidak baik dan mereka tidak mempunyai pilihan dan paksa mematuhinya untuk mendapatkan kewangan yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah kemajuan pemodenan. Ini adalah salah satu elemen yang paling penting dalam melahirkan literacy yang meluas. Ia di mana melibatkan internet dan media, di mana ia mempengaruhi budak-budak muda zaman sekarang yang di mana mereka melihatnya melalui Instagram, Twitter, YouTube dan sebagainya, mengikuti budaya-budaya barat di mana mereka membawa perkara yang melebihkan kemewahan dunia daripada kemewahan di akhirat pula. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian dan juga penyampaian penerangan tentang faktor materialisme di Malaysia. So, Cik Amir boleh ceritakan sedikit atau berikan contoh implikasi ideologi materialisme dalam kehidupan masyarakat Malaysia? Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator dan ahli panel. Salah satu implikasi yang paling besar kepada masyarakat Malaysia iaitu merosakkan sifat kerohanian dalam seseorang individu. Bila kita belajar tentang ideologi materialism ni, sungguh tak dapat dinafikan bahawa ia sangat bercanggah dengan kepercayaan agama. Ia kerana asas ideologi itu sendiri berunsur nyata dari realiti. Sedangkan apabila kita belajar tentang agama ini mempercayai satu perkara-perkara yang gaib atau perkara dalam Islam itu samiat. Samiat itu perkara-perkara yang gaib. Selain daripada itu, agama Kristian juga mempercayai kepada perkara imaterial seperti khayalan dan maya. Tidak ada benda yang tidak material, semua roh adalah material, tetapi lebih halus atau suci dan hanya dapat dilihat oleh mata yang lebih murni. Kita tidak dapat melihatnya. Tapi ketika tubuh kita disucikan, kita akan melihat bahawa semuanya itu penting. Kata Joseph, iaitu pengasas gerakan orang suci akhir zaman. Maka bila kita tahu agama, bila kita tahu ideologi materialism ni bakal mengugat kepercayaan agama kita kerana secara definisi ia telah bercanggah, kita patutnya kita tahu bahawa ideologi materialism ni telah diterapkan dalam masyarakat Malaysia. Ia akan merosakkan nilai kerohanian seseorang individu kerana ia menyukakan pengamalan beragama itu sendiri, dan kerana kekurangan ilmu dalam agama dan akan mampu untuk menyesatkan sebilangan masyarakat dari fahaman agama yang sebenar. Terima kasih. Sekian daripada saya. Terima kasih atas satu contoh implikasi yang cukup padat dan mudah untuk difahami. So Encik Fitri boleh berikan satu lagi contoh implikasi materialisme ni terhadap Malaysia? Terima kasih kepada Encik Kamil dan Encik Irwan.
Masyarakat pada zaman kini mudah terpengaruh daripada ikutan budaya melalui media sosial. Oleh disebabkan dunia teknologi yang semakin berkembang maju, maka laman media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya misalnya dijadikan sebagai satu platform untuk berkongsi aktiviti harian mereka dengan niat menunjuk-nunjuk kemewahan hidup mereka tersebut. Kesannya semua akan berlumba-lumba untuk mengejar urusan dunia. Sebagai contoh, kita sendiri boleh lihat bagaimana setiap kali musim perayaan disambut setiap tahun, di mana sanak saudara berkumpul di kampung halaman masing-masing merupakan masa yang sangat sesuai untuk mereka saling menunjuk-nunjuk dan mempamerkan harta mereka seperti kereta baru dan sebagainya. Akhir kata, masyarakat kini lebih mengharapkan penghargaan daripada manusia, bukannya mencari keredaan Allah. Mereka asyik memikirkan kata-kata yang keluar dari mulut manusia saja. Dengan pemikiran masyarakat pada zaman kini, biar apa asal bergaya telah menjadikan seseorang itu obses untuk hidup berbelanja lebih dari kemampuan diri sendiri yang akhirnya memakan diri sendiri. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada Encik Iwan. Okey, terima kasih atas contoh integrasi yang cukup padat dan mudah untuk difahami. Sini saya nak tambah satu contoh integrasi mekanisme yang boleh kita hujahkan, di mana mekanisme ni mampu merosakkan akhlak mulia seseorang individu Muslim. Di mana ideologi mekanisme yang moden, iaitu pemikiran yang cenderung untuk mementingkan pengumpulan harta dan barang. Ideologi mekanisme pada era modernisasi ini dikenal sebagai mekanisme ekonomi. Evolusi falsafah mekanisme pada zaman sekarang ini bersifat lebih kritikal berbanding dahulu, di mana manusia zaman sekarang mengutamakan kemewahan adalah asas kebahagiaan mereka, di mana konsep mekanisme ini. Namun demikian, konsep mekanisme tersebut telah berkembang dan menjadi suatu tabiat yang diterapkan dalam diri masyarakat sekarang. So secara langsung ia memusnahkan nilai murni seseorang individu lah. So kita boleh uraikan dari situ, ia memberi impak yang cukup besar dalam diri seseorang Muslim. Cik Kamil boleh terangkan sedikit cara untuk menangani mekanisme ini di kalangan masyarakat Malaysia? Boleh, insyaAllah. So, cara untuk mengatasi ideologi materialism dalam dari sudut pandang Islam saya berikan. Kefahaman Islam yang jelas berpaksikan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat terdahulu menjadi pegangan dan petunjuk setiap Muslim di zaman kini untuk menangkis segala pelbagai fahaman yang menyeleweng dan meragukan. Setiap Muslimin hendaklah sentiasa mendalami ilmu ajaran Islam dengan sepenuh usaha agar setiap Muslim menjadi hamba Allah SWT yang sentiasa berjiwa besar, yang sentiasa mengutamakan Islam dan setiap perkara pada zaman ini. Hanya dengan ilmu Muslimin mampu untuk membezakan mana yang benar, mana yang autar serta lagi menyesatkan. Dengan ilmu juga Muslimin mampu untuk sentiasa mewujudkan rasa takut serta gentar terhadap Allah SWT agar Muslimin sentiasa menjadi taat dan mengamalkan ajaran Islam yang sebenar, yang mampu menangkis segala ideologi yang menyesatkan, terutama sekali ideologi materialisme yang membara dalam negara kita. Islam ni merupakan cara hidup yang lengkap. Jika sesuatu fahaman yang hanya berpandukan akal rasional dan kajian sains, ia tidak mampu untuk menerangkan dan memberi jawapan yang sesuai terhadap setiap perkara yang terjadi kerana manusia sangat lemah dan terbatas ilmu pengetahuannya untuk merukai setiap fenomena dan kejadian yang terjadi. Hanya sekadar itu teori dan konspirasi yang mampu untuk diberi sebagai jawapan yang sebenarnya tidak langsung membantu manusia untuk berpandu dengannya. Dalam Islam juga dituntut supaya mengajak ke arah Dalam Islam juga dituntut supaya mengajak ke arah perkembangan dan pengembangan teknologi maupun pelbagai cabang ilmu yang lain supaya kita mampu untuk melihat dan mengagumi kebesaran Allah SWT. Islam jugalah pernah membawa umatnya ke zaman gemilang dengan ilmu sewaktu zaman Abbasiyah. Maka setiap masalah mestilah mempunyai jalan penyelesaian dan strategi yang dakwah yang efektif hendaklah dilaksanakan bagi membendung masalah fahaman materialism ini. Antaranya adalah
Ilmu Islam hendaklah memainkan peranan dalam memberi kesedaran kepada setiap Muslim supaya tidak mudah terpengaruh dengan ajaran dan fahaman yang hampir sebati dalam kalangan masyarakat Muslim Malaysia kini. Contohnya seperti pengedaran buku-buku yang berilmiah, mengadakan ceramah dan katalog tentang keburukan ideologi materialism yang mampu merosakkan akidah umat Islam di Malaysia. Pihak kerajaan dan NGO juga boleh memainkan peranan mereka masing-masing dengan memberi halakat Al-Quran percuma kepada siapa pun tanpa mengira bangsa, kedudukan dewasa maupun kanak-kanak setiap minggu atau setiap bulan supaya mereka lebih sedar tentang Islam. Juga umat Islam juga haruslah meninggalkan pemikiran yang menganggungkan ketamadunan barat yang kononnya lebih maju berbanding negara lain. Sepatutnya umat Islam membawa kembali semangat orang terdahulu yang berjuang sepenuhnya dengan pelbagai cara seperti ilmu, harta, mental dan fizikal hanya untuk Islam. Dengan ini, fahaman dan ideologi yang sesat akan mampu dihalang daripada sebati dalam kalangan umat Islam Malaysia daripada terus rosak dan sesat oleh ideologi seperti materialism. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Kamil, Encik Ahmad dan Encik Fitri atas hujah-hujah yang disampaikan dalam sepanjang forum ini. So, kita boleh simpulkan bahawa falsafah materialisme akan membawa implikasi ke arah kehancuran sistem masyarakat, moral dan kepercayaan agama. Ia membawa manusia semakin jauh dari agama dan Tuhan, menolak metafizik dan hanya bergantung kepada kuasa benda semata-mata dalam semua perkara. Oleh kerana itu, umat Islam seharusnya memahami sejarah perkembangan sains, falsafah dan tamadun Arab, tamadun Barat moden yang amat pekat dengan materialisme, sekulerisme dan agnostik dan tidak menelan bulat-bulat apa yang datang dari Barat, kerana ia boleh menghancurkan umat Islam dan terkandung racun yang amat berbisa. So itu sekadar pendapat yang kami dalam forum. Sekian, terima kasih.